Aku nak deep dive game Liverpool versus Man City tu. Mainly because aku tahu hang ada a very special connection kepada Pep Guardiola. Aku personally suka Pep, but at the same time aku juga ada Benda yang tak suka. a very great sense of appreciation untuk karakter Jurgen Klopp. Okay. Bukan saja style permainan atau karakter atau tactics dia, tapi karakter dia sebagai Diri seorang dia. individu. But beyond that, aku nak sentuh apa yang kau mention tadi tu, which is this was one of the best games of football you watched this year. In fact, bagi aku, it could be one of the best games of football in the history of the Premier League. High intensity, high octane. In fact, bila Astro Super Sport punya coverage hari tu kan, pandit dia kan Jamie O'Hara. Jamie O'Hara cakap, I would have hated to have played in this game. Oh ya. Yeah. Sebab dia kata, I would have not been fit enough Oh, okay. to play in this game. Sebab intensity perlawanan dia luar biasa. Ibarat apa tau? Ibarat kau tengok game tu, engkau sendiri boleh rasa tercunggap-cunggap. Kau faham tak? Like engkau sendiri macam kadang-kadang tak sempat nak bernafas sikit sebab intensity from end to end tu macam luar biasa. Aku macam ni aku ada satu kebiasaan ataupun lebih kepada habit lah, yang ketika aku menyaksikan mana-mana perlawanan bola sepak secara langsung, aku tak akan suka untuk selitkan social media di situ. Maknanya ada setengah orang akan buat live commentary tu di Twitter ataupun apa kan. Ada dua exception, ada dua pengecualian. Satu, kalau perlawanan tu betul-betul boring, aku akan perlawanan ni boring lah. Tak ada siapa yang nampak macam nak menang perlawanan ni. Tak ada siapa ada usaha yang keras untuk menang ke apa kan. Taktik yang digunakan pun biasa-biasa saja. Ataupun perlawanan tu benar-benar mencuri perhatianku. Dalam perlawanan tersebut, akhirnya aku tweet di minit ke-44 tu. Sebab pada separuh masa pertama perlawanan tu, Manchester City dominate Liverpool dalam satu cara yang aku tak pernah tengok Liverpool being dominated at home anywhere 45 minit. Bukan bermakna Liverpool were not up to it. Dia defended well dan mereka tak concede sepanjang separuh masa pertama. Itu adalah satu keajaiban. Macam mana Liverpool tak boleh concede ketika Manchester City mempamerkan bola sepak sedemikian rupa. Apa faham maksud aku? 6 pemain midfield Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva. Lawan Fabinho, Henderson dengan Curtis Jones. Itulah midfield battle terbaik yang aku pernah tengok musim ni. Terbaik aku pernah tengok. Aku tak tahu macam mana. Bila Jamie O'Hara cakap macam tu, aku faham. Walaupun aku tak pernah main bola sepak profesional di Premier League. Tapi hang perlukan lebih daripada sekadar fitness tu. Correct. Untuk main perlawanan tu. Hang perlukan footballing intelligence. Hang perlukan sistem yang baik daripada pengurusan. Dan sistem, kalau kita cakap pasal sistem bukan boleh instill in 1 or 2 days. Betul. Itu adalah culmination of work Jurgen Klopp dan juga Pep Guardiola selama bertahun-tahun di kelab masing-masing. Faham tak maksud aku? Faham. Dia apa yang best, macam kau cakap dia bukan saja memerlukan, Jamie O'Hara kata benda tu meletihkan untuk kita tonton kan. And aku rasa untuk kita sebagai penonton pun rasa meletihkan juga. Tapi keletihan yang dialami oleh seseorang individu dalam konteks perlawanan seperti ini bukan saja keletihan fizikal tau. Keletihan mental. Keletihan mental. Yeah. Sebab setiap kali kau serang, kau bina momentum and kau rasa kau berada dalam situasi di mana ada peluang untuk mendapatkan sesuatu yang positif. Dan kemudiannya serangan tersebut dipatahkan. In that split second, engkau tak ada masa nak proses apa yang baru saja berlaku. Kerana dalam matter of 2 saat, engkau dah boleh berubah ke dalam situasi di mana engkau sedang bertahan pula. So perubahan mentality tu dari we are attacking, 2 seconds later now we are defending. And then 2 seconds later ada interceptions, now we are attacking again. Perubahan mentality tu yang seringkali dari sini ke sana yang aku rasa macam benda tu sahaja dah meletihkan. Macam mana dia orang kau boleh cope sentiasa kena mengubah pemikiran kau di atas padang. Aku rasa sampaikan satu tahap tu, kita tak sedar yang, bukan tak sedar,
mungkin kita sedar tapi kita tak memperkatakan dengan besar bahawa kedua-dua gol Liverpool tu datang daripada sebelah kiri, datang daripada the brilliance of Mo Salah kan. Yep. Tapi aku nak tanya hang, ada tak orang di luar sana yang boleh cakap Joao Cancelo yang main back kiri pada malam tu bermain dengan buruk? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Hang tak boleh cakap macam tu. Exactly. and benda ni yang kadang-kadang dalam konteks bola sepak, aku ingat lagi ada sekali tu aku berborak dengan satu jurnalis daripada UK. Kita berborak bukan pasal perlawanan bola sepak, Gary tetapi Neville. bukan Gary Neville. Bukan. Kalau aku berborak dengan Gary Neville tu dah itu Gary Neville bukan jurnalis juga. itu bola itu betul-betul live lah. tak aku borak dengan seorang jurnalis. And dia mengatakan dalam konteks bola sepak ni kadang-kadang kita terlalu taksub dengan kemenangan. Ya. Apa-apa selain kemenangan adalah perkara yang mengecewakan. Apa-apa selain mendapatkan 3 mata adalah perkara yang buruk. Jadi tetapi dia mengatakan kadang-kadang dalam sesuatu perlawanan kedua-dua pasukan boleh bermain dengan cukup baik. Walaupun sesebuah pasukan tu tewas ataupun walaupun perlawanan itu berakhir dengan seri. Sebab kadang-kadang it's not that you made a mistake or that you were poor. Kadang-kadang someone else can be terlalu bagus. Yeah. And kadang-kadang kau tak perlu bermain dengan buruk pun untuk kau concede 2 gol. And you just have to accept You it. just have to accept yang kadang-kadang ada sesetengah level of quality yang kau tak boleh hentikan. And bercakap tentang quality, Faiz, aku nak tanya kau pasal Pep. Aku nak masuk sikit ke dalam Pep lah. Sebab simboliknya perlawanan di antara Liverpool dan Man City adalah seolah-olah kita melihat percanggahan ideologi bola sepak. Percanggahan ideologi Pep Guardiola dan juga Jurgen Klopp. Dan sebelum kita sentuh Jurgen Klopp, aku nak tanya kau pasal percanggahan ideologi dari sudut pandangan Pep Guardiola. Engkau adalah seorang individu yang menonton pasukan-pasukan Pep over 10 tahun dah sekarang. Macam mana kau lihat evolusi corak permainan Pep sehingga ke hari ini? Evolusi ya. Sebenarnya asas, basis ataupun foundation dia tetap sama. Kita tengok pasukan Pep sentiasa gemar memiliki bola. Mereka lebih gemar memiliki bola daripada tidak mengawal bola. Sebab asas utama daripada pemikiran ni ialah kalau kita ada bola, at the very least pasukan lawan tak boleh skor. Dan selagi pasukan lawan tak boleh skor, kita tak akan kalah tu. Itu adalah basis utama dia. Tapi menurut aku, menurut pandangan aku, Pep tak lagi obses dengan possession seperti dulu. Walaupun itu masih lagi basis dia, tapi dia tak se-obses tu. Jadi dia nak playing tiki-taka for tiki-taka's sake. Selagi tak ada progression dengan bola, selagi bola tu hantaran-hantaran tu tak orang Kedah kata tebuk mana-mana parts of the field lawan dia tak akan buat benda tu. Kan? Jadi berapa kali kita tengok Ederson hantar long ball yang memecah back for Liverpool. Banyak kali. Dan mark of a great side ataupun great football match ialah hantar dalam frame TV kita tu ada perlawanan dan ada pasukan dan jaringan dan masa berapa minit perlawanan sedang berlangsung kan kita boleh straight tengok tu sebab dia ada di hujung kiri skrin kita kan. Mark of a good match ialah apabila aku sedap-sedap dah 30 minit tu. Jadi perlawanan tengah berlangsung, aku tak tengok langsung masa tu. Bila aku nak tengok masa, aku senang, dah 30 minit. Itu adalah perlawanan yang baik untuk aku. Aku tertarik dengan apa yang kau cakap pasal evolusi Pep, yang bila kau sebut pasal the fact that Pep Guardiola ni seorang individu yang dah beralih dari terlalu obses dengan ball possession kepada seorang individu yang boleh menerima hakikat bahawa sometimes kita kena bermain dengan lebih direct. Apa yang kau rasa mencetus perubahan ataupun cara dia berfikir tu? Pandangan aku bola sepak Inggeris. I was just about to say, kan? Adakah ini impact bola sepak Inggeris? Bola sepak Inggeris 38 perlawanan satu musim tambah dengan FA Cup tambah dengan League Cup. Dan hang sendiri tahu rekod dia di League Cup macam mana kan? Dan hang tak boleh sustain main intensity hang sendiri along that period. Tambah-tambah pula opponent di British football kan semuanya luar biasa kan? Semua luar biasa dan semuanya kalau hang tak berjaga-jaga mungkin kecederaan akan menimpa hang.
Dan macam Han cakap tadi, penggiliran pemain sangat penting. Kedua-dua pasukan, kalau kita fikir balik, bukanlah the best ataupun the strongest 11 yang mereka boleh letak pada malam tu. Yep. Ada beberapa lagi pemain macam Gundogan, Zinchenko, Mendy, tak ada. Dan untuk Liverpool juga mungkin ada beberapa lagi juga pemain yang tak ada. Tapi tetap menjadi satu pertarungan bola sepak yang luar biasa, Luar biasa. tu. Aku rasa aku akan ingat perlawanan ni banyak tahun. Banyak tahun. Ha. Kau tahu pandangan aku kan, kenapa aku rasa Pep punya perubahan, as in apa yang mencetus perubahan dari segi style permainan bola sepak dia is, aku setuju dengan kau, bola sepak Inggeris, tetapi dari perspektif apa, ia adalah dari perspektif di mana bola sepak Inggeris ni, okay, kita ambil contoh pasukan Barcelona dia. Pasukan Barcelona dia lebih berteraskan ball possession. Ya. And ball possession Pep Guardiola ni adalah tidak terlalu kompleks. Dia lebih kepada pergerakan pemain saja di atas padang. Kebijaksanaan Iniesta dan Xavi mencari ruang untuk sentiasa membina triangle options, and so that diorang boleh keep passing the ball and then buat satu line breaking passes untuk mencari siapa yang berada di bahagian hadapan. Tetapi perbezaannya bagi aku adalah dalam sistem Barcelona tu, Pep ada seorang wildcard. So passing ability dan pergerakan pemain tu adalah sesuatu benda yang begitu template sebenarnya. Diorang tak adalah bergerak secara luar biasa. Diorang bergerak mengikut satu ideologi yang sebenarnya kalau dikaji boleh kenal pasti apa ideologi tersebut. Ya, ya. Cuma pasukan Barcelona tu walaupun ada template, tetapi kemudiannya ada satu wildcard dalam Leo Messi. So perkara lain ataupun pergerakan pemain lain semua very templated. Tetapi bila bola tiba di kaki Leo Messi, dia akan buat sesuatu yang terus lari daripada template. Itu adalah elemen unpredictability je. And benda tu yang menjadikan diorang boleh bermain dengan ball possession and masih lagi tetap menjadi unpredictable untuk satu tempoh yang lama. Ya. Selalunya pasukan yang bermain dengan template ni lepas 2 tahun kau dah boleh kesan dah. And kau dah boleh cari jalan untuk hentikan benda tu. Tetapi tim Pep 2008 sehingga 2012, 4 tahun tidak dapat dihentikan oleh sesiapa. And aku rasa sebab ada elemen wildcard. Elemen wildcard yang dia sedar dia takkan ada lagi di mana-mana tempat. Di Bayern Munich dia sedar dia tak ada elemen wildcard. Di Man City pada awalnya mungkin dia rasa boleh aku cuba cari elemen wildcard, tapi aku rasa dia dah sampai satu tahap yang dia dah terima elemen wildcard tu tak ada, and pasukan aku tak boleh terlalu bergantung kepada status style yang begitu templated and predictable. And that's why aku rasa dia berubah kepada satu ideologi di mana masih lagi berpegang kepada konsep mengekalkan kawalan bola, Asas yang sama. tetapi dalam pada masa yang sama boleh menyerang dengan direct. Ya, dan itu juga menyelamatkan banyak menyelamatkan Manchester City daripada banyak serangan Liverpool juga kan. Kita tahu apa yang semua pemain barisan hadapan Liverpool boleh buat. Dan kalau tengok perlawanan tu, back four pasukan City sangat banyak dibantu oleh barisan tengah dia. Macam mana satu pasukan yang mendominasi perlawanan melalui bahagian tengah pada masa yang sama boleh bertahan dengan baik melalui departmen tengah yang sama. Two world class jobs in one half. In one half. Yeah. That is pretty incredible. Okay. So itu adalah Pep Guardiola. Yeah.